InsyaAllah malam ini kita akan perkatakan satu tajuk yang baru, yang sesuai dengan semasa, sesuai di zaman ini, yang ada kaitannya dengan tauhid, yang ada kaitannya dengan amalan, yang ada kaitan dengan persiapan kita untuk menghadapi kematian, untuk kembali ke negara yang kekal abadi. Tajuknya ialah memperkenalkan Fata At-Tamimi. Tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Mudah-mudahan dengan niat yang murni pada malam ini kita akan mendapat satu dorongan, motivasi untuk kita menambah baikkan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan sejak sekian lama, bermula sekurang-kurangnya daripada balik. Jadi tajuk tadi ialah memperkenalkan Fata At-Tamimi. Sama seperti apabila kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Tuhan. Jadi mula-mula datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak kenal. Belum glamour lagi, belum popular lagi, orang pun tak kenal. Orang tak terima. Begitulah kita ni sebagai manusia, begitulah watak kita, sikap kita biasanya. Benda-benda baru ni dia tak, belum lagi, dia lambat, baru kita boleh terima benda tu. Setelah berjalannya masa, selang masa beberapa lama, baru kita kenal, baru kita faham. Sama juga seperti alat-alat kenderaan, apa-apa pun lah, telefon dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada sistem point. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan majlis ini penuh dengan berkat, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan kepada satu bangsa yang rosak. Bangsa Arab tu dulunya rosak zaman jahiliah. Sudah punah ranah akidahnya, perpaduannya, ekonominya, akhlaknya tidak berkemajuan, tak ada tanggungjawab, pelajaran pun tak ada. Lepas tu bergaduh lagi, dijajah bertukar ganti dengan Rom, Parsi. Jadi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubat penyakit yang menimpa bangsa Arab itu dengan cara apa? Diringkaskan, iaitu dengan cara memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan Tuhan, dengan cara mempromosikan Tuhan selama 13 tahun bertubi-tubi oleh Rasulullah. Yang mana pada ketika itu bangsa Arab ni dah punah ranah, tetapi akhirnya mereka mendapat takut dan cintakan Tuhan. Ini nak menjelang kiamat, akan ada lagi 3 tokoh akhir zaman yang akan selamatkan dunia. Apabila dunia, manusia-manusianya secara umum telah punah ranah, kita ini pada umumnya, maka mereka bertiga datang. Siapa dia? Fata At-Tamimi, yang jarang dikenali atau belum lagi dikenali. Yang kedua, Imamul Mahdi, ini dah biasa kita dengar. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka datang ni sama je, mereka mempromosikan Tuhan, mereka memperkenalkan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia-manusia zaman kita ini benar-benar mendapat cinta dan takutkan Tuhan. Benar-benar mendapat, dia ada bawa pendekatan yang baru, sehingga dengan itu manusia tadi boleh berubah. Jadi kita ambil yang di tengahnya. Dunia ni nak aman damai, mesti orang baik yang memimpin. Dunia sekarang ni aman tak aman. Sebab apa? Tidak ada manusia pemimpin yang benar-benar baik memimpin. Jadi kita ambil contoh Imam Mahdi. Sebab itu dunia ni akan aman
setelah zahirnya Imam Mahdi dan melakukan peperangan, bukan Islam mula dulu, musuh mula dulu, dan dimenangi oleh Imamul Mahdi, semua negara ditawan, dunia aman. Sebab pemimpinnya orang yang baik. Kemudian sebelum datangnya Imamul Mahdi ini, akan ada lagi seorang tokoh. Seorang tokoh yang merupakan orang kanan kepada Imam Mahdi, yang merupakan wazir. Wazir dalam bahasa Arab, menteri kepada Imam Mahdi. Rupanya dia telah bergelanggang, telah buat jamaah, susun jamaah ni, orang-orangnya siapkan tapak jamaah. Akhirnya orang-orangnya semuanya akan diserahkan kepada Imam Mahdi. Berjuang selama puluhan tahun di Asia Tenggara. Sebab itu Islam akan bangkit daripada timur, bukan timur Khurasan, bukan. Nadinya, pusatnya, nyawanya di Asia Tenggara. Jadi dia pun melatih, mentarbiah, mendidik dengan memberi iman, Islam, akhlak, kasih sayang, role model, contoh. Akhirnya Imam Mahdi pun datang bila dah siap. Jadi Fatah At-Tamimi, tokoh yang sebelum Al-Mahdi ni, namanya gelaran, bukan nama dia. Nama sebenar bukan Fatah At-Tamimi. Nama sebenar bukan Fatah At-Tamimi, tetapi gelaran dia banyak. Fatah At-Tamimi, Syuaib bin Saleh, Al-Mansur, Amir bin Umara. Itu gelaran-gelaran dia. Dan dia bertaraf sama dengan bertaraf Imam Mahdi, iaitu tarafnya Mujaddid, yang datang setiap 100 tahun. Dia adalah Mujaddid kurun yang ke-14, Imam Mahdi Mujaddid kurun yang ke-15. Nanti zahir Al-Mahdi dia bersama-sama dengan Al-Mahdi. Tapi Fatah Tamimi ini dia dapat sebuah kerajaan Islam. Dia diberi, bukan dia nak jatuhkan, cara jatuhkan, bukan. Dia diberi dengan penuh keamanan. Jadi Fatah Tamimi dengan Imam Mahdi nanti mereka akan bersama. Dan siapa-siapa di antara kita kalau panjang umur di waktu itu dapat bersama dengan mereka, berbai'ah dengan mereka, insya-Allah kita akan selamat. Kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Walaupun usia kita sudah dimakan usia, sudah tua, insya-Allah kita akan selamat. Sebab apa? Sebab mereka adalah pemimpin kebenaran. Macam Nabi SAW, Nabi adalah Rasul, utusan Tuhan. Jadi semua yang datang bersama dengan Nabi, sahabat Nabi, jumlahnya 124,000 orang. Ada yang kata 140,000 orang, semua masuk surga, selamat sebab bersahabat dengan Nabi SAW. Kemudian di antara ciri-ciri, ini kita pergi ringkas-ringkas, ciri-ciri Fatah Tamimi ni, pemimpin ini. Saya bagi tahu ulang pada semula, yang nak memimpin dunia, tahap dunia ni, mesti orang yang benar-benar baik. Sekarang ni kita lihat negara-negara mana banyak dah tak aman. Politik pun tak aman, ekonomi pun tak aman. Di mana-mana perang, gaduh, jatuh, menjatuhkan. Di mana-mana orang dah muak dah, orang dah benci dah, orang dah menyampah dah, orang dah boring, orang dah kecewa dengan apa yang ada sekarang. Jadi orang nak perubahan. Sebab itu masjid-masjid penuh, tempat-tempat pengajian penuh. Orang nak Islam, orang yang nak baik-baik. Jadi orang nak berubah. Jadi nak berubah ni adalah dia punya hero dia. Jadi hero dia nak datang masa bila? Dia sama macam orang buat drama. Drama sangat. Masa bila hero datang? Masa last. Ini cerita Hindustan pun macam tu, cerita Melayu pun macam tu, cerita Cina pun macam tu, cerita orang putih pun macam tu. Bila keadaan dah punah, Nabi dah tunjuk contoh. Bila bangsa Arab teruk, masa ending tu barulah Nabi datang, bawa Islam, memperkenalkan Tuhan. Bila dapat cinta dan takutkan Tuhan, mereka sangatlah suka beribadah, sangat beramal, sangat pegang kuat dengan syariat. Akhirnya menjadi tentera-tentera Islam yang berani mati, yang berani berperang kerana Rasulullah, kerana Nabi, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di antara ciri-ciri Fatah Tamimi itu adalah
Yang pertama, dia tidak dilantik oleh manusia. Bunyi macam pelik juga. Macam mana pula tidak dilantik oleh manusia? Kita hidup tengah-tengah manusia. Maknanya gelaran Fatah At-Tamimi ini ada di dalam hadis. Bila sebut dalam hadis ni, maknanya Allah melalui Nabi SAW menyatakan nama dia, gelaran dia dalam hadis. Itu maknanya tidak dilantik oleh manusia. Walaupun dia bercampur dengan manusia nanti, manusia sukalah dia jadi pemimpin. Kata daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi Ali faqal sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'u al-ardha qistan wa adlan fa idza ra'aytum dhalika fa 'alaykum bil fata at-tamimi fa innahu yuqbilu min qibali al-mashriq wa huwa sahibu rayatil mahdi rawahu Tabrani. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali, tangan dia pegang tangan Sayyidina Ali, lalu berkata, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi dengan keadilan. Bumi ini boleh adil. Sekarang ni bumi penuh dengan maksiat. Bumi ini boleh penuh dengan keadilan, harmoni. Di tangan siapa? Imamul Mahdi. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, bila kita yakin bahawa perkara itu akan berlaku, hendaklah kamu bersama dengan pemuda dari Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi. Sesungguhnya dia datang daripada sebelah timur. Timur daripada Mekah, timur daripada Madinah ni, iaitu Asia Tenggara, Nusantara ni. Fatah At-Tamimi, orang kanan Al-Mahdi. Dia nanti akan menyatukan Asia Tenggara ni, Filipina, Indonesia, Brunei. Akan jadi macam tu. Sebab dia orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, layak untuk mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dialah pemegang panji-panji hitam yang sebenarnya nanti. Jadi bertuahlah orang-orang Asia Tenggara, Nusantara macam kita ni. Sebab apa bertuah? Sebab hero di akhir zaman ni adalah daripada kalangan kita, Nusantara, Asia Tenggara. Itu belum lagi zaman Imam Mahdi. Sebab itu Imam Mahdi pun disebut dia bukan bangsa Arab, keturunan Arab. Ini jelas-jelas dah muktamad dah, dia bukan bangsa Arab, keturunan Arab. La tazhabu aw la tanqad ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun yuwasdi ismuhu ismi. Di mana tidak berlaku kiamat sehingga seorang lelaki menguasai bangsa Arab. Lelaki itu bukan bangsa Arab. Ini dah jelas-jelas dah. Ini kena faham. Jadi bertuahlah di akhir zaman. Sebab Allah gilirkan setiap bangsa tu daripada barat, timur, barat, timur, barat, timur. Sekarang barat. Apa dia barat? Menguasai dunia. Lepas barat, lepas tu giliran timur pula. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah gilirkan setiap bangsa jadi empire. Kini nak masuk giliran timur. Ajam. Tapi keturunan Arab, Ahlul Bait Imam Mahdi ni. Yang Fatah Tamim, Bani Tamim, daripada belah mak dia, keturunan Nabi, Ahlul Bait. Hebat-hebat tu. Jadi yang pertama ciri Fatah Tamim tidak dilantik oleh manusia. Sebab nama dia ditulis dah. Di mana? Gelaran dia dalam hadis Nabi SAW. Maknanya dia dijanjikan. Apa makna dijanjikan? Dia takkan kalah lah, dia akan menang. Orang nak bunuh macam mana Yahudi nak bunuh dia. Yahudi kerja dia bunuh orang lah. Nabi pun dia nak bunuh. Jadi dia nak bunuh Imam Mahdi, dia nak bunuh Fatah Tamim, tak dapat. Sebab apa tak dapat? Dia dijanjikan. Nama dia ada dalam hadis. Yang kedua, ilmu Fatah At-Tamimi ni, dia manusia biasa macam kita. Dilahirkan macam biasa. Mula-mula belajar ilmu asas sahaja. Belajarlah dekat sekolah ke madrasah mana-mana. Tapi akhirnya, kerana dia beramal, dia ikhlas, dia istiqamah, dia mujahadah. Dia ada berguru, dia belajar, dia ikhlas. Akhirnya, dia mendapat ilmu ilham. Dia bagi kuliah, tak ada tengok kitab dah. Kita kalau biasa, walaupun tok guru, walaupun siapa pun, biasanya kita akan tengok kitab. Dia tak tengok kitab. Masa bila dia tak tengok kitab, apabila dia ditabalkan, apabila dia mengetahui bahawa dirinya adalah Fatah At-Tamimi, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi sudah bertahun-tahun bila dia mengajar, dia tak tengok kitab. Kemudian
Dia ini Fatah Tamim ini dia bawa apa? Dia bawa satu sistem yang baru. Semuanya baru. Dalam jemaah dia tu, dalam jemaah dia ada sistem. Sistem hidup Islam, semuanya baru. Apa yang baru? Yang mudah kita faham. Pendidikan baru, tak macam mainstream ni. Ekonomi tersendiri, pendidikan tersendiri. Tak ada masuk politik yang macam sekarang jatuh menyatukan, tak ada. Dia tersendiri. Dia ada buah fikiran. Buah fikiran yang disampaikan untuk menyelesaikan masalah dunia, masalah rumah tangga, masalah masyarakat. Semuanya ada. Ternyata mampu boleh menyelesaikan masalah. Tapi kenapa orang tak tahu Ustaz? Sebab yang pertama, straight to the point. Tak dapat hidayah, tak dapat taufik. Tapi mereka sembahyang Ustaz. Mereka bertahajud malam. Mereka banyak doa. Mereka belum lagi mendapat hidayah dalam bab itu. Walaupun dah lama dah berjuang, orang tak boleh terima, orang tak nampak. Mungkinkah macam tu Ustaz? Mungkin. Sebab apa contohnya? Nabi sendiri. Nabi SAW dia bawa Islam. Orang dah panggil dia Al-Amin. Mana orang dah nampak kebaikan Nabi sebelum lagi dilantik menjadi Nabi. Al-Amin ni, dia orang yang baik, orang yang kepercayaan masyarakat. Bila dia lantik menjadi Nabi, dia insan kamil, sempurna, akhlak jangan cakap, number one. Ada orang terima? Mana ada? Mula-mula bini dia terima. Lepas tu dia punya apa tu, kaum keluarga yang terdekat, bukan sahabat-sahabat, tak ramai mula-mula bila Nabi bawa Islam tu. Jadi itu sama juga ada akhir zaman. Kita heran, orang ramai berjemaah kat masjid menuntut ilmu, tak kenal kebenaran. Tak. Dahsyat. Mana bukti lain? Kata Nabi SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dagang, Islam itu pelik. Bawa kebenaran pun orang tak kenal. Padahal dah ustaz, padahal dah motivator, tapi yang bab ni dia tak kenal. Dia tak faham, dia tak nampak. Itulah maknanya hidayah atau kebenaran itu mahal. Allah yang bagi. Innaka la tahdi man ahbabta. Pengikut dia, ahli jemaah dia macam adik-beradik, sangat berakhlak, sangat berkasih sayang. Jadi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Anil Hasan anna Rasulullah SAW zakara bala'an yalqahu ahlu baitihi hatta yab'asallahu rayatan minal masyriq saudaan. Man nasaraha nasarahullah wa man ghazalaha ghazalah. Hatta ya'tu rajulan ismuhu kasmi fayuwallunahu amrahum fayu'ayyiduhu Allah wa yansuruh. Riwayat Nu'aim bin Hammad. Daripada Al-Hasan bahawa Nabi SAW menyebut akan bala yang akan menimpa keluarga. Keluarga Nabi ni akan dapat ujian. Sebab musuh-musuh orang jahat tak suka keluarga Nabi, nak dibunuhnya. Jadi keluarga Nabi larilah. Ada yang sempat dibunuh, lari. Belah Asia Tenggara ni, hingga Allah mengutus panji-panji hitam dari timur. Orang yang akan membela Ahlul Bait tu pemegang panji-panji hitam yang sebenar, kekuasaan yang sebenar, jemaah kebenaran, hingga mengutus panji-panji hitam dari timur. Yang panji-panji dari timur ni asalnya pun daripada Arab juga, keturunan datuk nenek moyang mereka. Sebab itu mereka pun keturunan Arab. Tapi tak sebutlah bangsa Arab. Kalau bangsa Arab, dia lahir dekat negara mana-mana negara Arab. Ini dia bukan bangsa Arab. Dia lahir dekat belah sini, Asia Tenggara. Jadi dia keturunan Arab, keturunan. Kamu nampak muka macam Arab. Saya memanglah keturunan Arab. Macam tu. Nak bagi mudah faham. Siapa yang menolongnya, man nasaraha nasarahullah. Siapa yang tolong Fatah Tamimi ni, siapa yang tolong jemaah kebenaran ini, maka Allah tolong dia. Wa man ghazalaha, barang siapa yang menghina, siapa yang tolak menghina, maka dia akan dihina. Hatta ya'tu rajulan ismuhu kasmi, sehinggalah mereka ini jamaah kebenaran ini, Fatah Tamim ini, mendatangi seorang lelaki yang nama dia sama seperti nama aku, iaitu nama Imam Mahdi ini Muhammad bin Abdullah.
Ada yang kata nama dia juga Ahmad bin Abdullah. Dua-dua boleh pakai. Fayuallunahu, lalu mereka melantiknya, melantik lelaki tadilah, Imam Mahdi sebagai pemimpin. Fayu'ayyidhullahu wa yansur, dan Allah pun membantu dan menolongnya. Akhirnya macam mana mereka tolong tadi? Apabila Fatah Tamimi dia mendapat kuasa negara secara aman, lepas dia perintah 1,5 tahun atau 2 tahun, dia akan serah kepada Imamul Mahdi. Timbullah di benak kita, apa kami-kami ni ustaz dah tua-tua ni, gamaknya boleh jumpa ke ustaz? Kalau menurut pandangan luaran, pandangan kacamata saya, rasa-rasa hati saya, sebelum Imamul Mahdi ni Fatah Tamimi. Kalau Fatah Tamimi boleh jadilah kita sempat jumpa. Kalau Imam Mahdi, kalau kita umur panjang sikit, insya-Allah kita boleh jumpa. Fatah Tamimi ni pada ukuran biasa, insya-Allah kita jumpa. Tak jumpa Imamul Mahdi, dapat jumpa Fatah Tamimi pun sejuta rahmat. Pasal apa sejuta rahmat? Dengar molek-molek. Kita semua ni termasuk saya, kita ada dosa. Dosa sangat menakutkan. Apa yang ditakutkan sangat ustaz dengan dosa? Semua orang buat dosa. Dosa tu akan dibakar kita dalam api neraka. Dosa ni bukan senang nak taubat semua dosa ni. Oh, susah. Dah tua pun main dosa lagi. Dah tua pun bergelumang dengan dosa lagi. Dapat bertemu dengan Fatah Tamimi. Lepas tu berbai'ah dengan dia. Sebab dia kebenaran. Dia ni macam kedatangan Nabi, macam kedatangan Rasul. Datangnya Fatah Tamimi, datangnya Imam Mahdi yang bertaraf mujaddid. Kalau Imam Mahdi ni bertaraf khalifah lagi, pemimpin di atas muka bumi ni, macam kedatangan Nabi. Bukan Nabi. Macam kedatangan Rasul, tapi bukan Rasul. Wataknya tu. Jadi berbai'ah dengan dia, insya-Allah selamatlah kita. Selamat macam mana? Soal dosa tu dulu. Dosa ni, sebab kita banyak dosa. Macam sahabat Nabi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nak bunuh Nabi kan? Nak bunuh Nabi tu. Dia nak bunuh Nabi. Dia sepak adik dia bersepai ni, pipinya berdarah kan? Kemudian dia bunuh, tanam anak dia hidup-hidup. Tapi setelah berjumpa dengan Rasulullah Nabi SAW, selepas dia Islam, apa jadi? Dia beriman, benar-benar beriman. Dia masuk syurga selepas daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar orang yang pertama masuk syurga bi ghairi hisab. Nombor 2 Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tanam anak hidup-hidup, nak bunuh Nabi Muhammad. Lepas tu dosa dahsyat luar biasa tu. Kemudian sepak, pegang Quran, baca Quran, sepaknya adiknya tu. Itu pun diterima taubatnya, diampunkan dosanya, boleh masuk ke, tak masuk neraka. Kita punya dosa sedahsyat itulah. Kalau sedahsyat itu atau lebih atau kurang, berjumpa dengan Fatah Tamimi, berjumpa dengan Imamul Mahdi, berjumpa dengan Nabi Isa, itu zaman anak cucu kita lah gamaknya. Kita akan diampunkan dosa kita. Sebab mereka ni pandang tembus, alif, dia punya firasat dia, ahli kasyaf. Dia tahu scan dosa ni. Boleh ke scan dosa? Boleh. Kuasa Allah, manusia tak ada kuasa. Siapa-siapa pun tak ada kuasa sebenarnya. Tapi kerana mereka bertakwa, boleh scan. Ini kamu ada dosa ni yang tak ditaubatkan lagi. Yang ni kamu dosa ni. Saya berdepan, saya tahu, saya ada pengalaman itu. Benar-benar pengalaman itu. Boleh scan dosa dengan izin Allah. Jadi bila dia datang, itulah namanya karamah. Karamah memang ada kan wali-wali. Jadi bila dia buat macam itu, kita pun cepat-cepat taubatlah. Itu apabila kita sempat bertaubat, berbai'ah dengan Fatah Tamimi, ada harapan dosa kita semua diampun, boleh masuk syurga bi ghairi hisab. Tak lama lepas tu datanglah Imamul Mahdi, pemimpin yang sebenar-benar, dia serah kuasa. Sampai macam tu tuan-tuan ya. Ini kita ambil tahu sebab apa tuan-tuan, kita ni pun dah tua. Entah apa ustaz cerita ni sampai ke kami, dapat ke jumpa ke tidak. Sekurang-kurangnya saya sebagai orang Islam yang sayang kepada tuan-tuan, saya ceritakan pada tuan-tuan. Soal tuan-tuan tak percaya, itu nombor 2 lah. Lagi satu, apa yang saya cerita ni, dia daripada hadis Nabi, dia bukan mustahil. Tak mustahil pun. Kalau saya nak bahasa loya buruk kan, kita ni suka loya buruk, suka berdebat bahas loya buruk je.
Habis kalau kau tak percaya cakap aku, kau punya usi macam mana? Islam nak naik ni macam mana? Cara pilihan raya hari ni. Hari ni dah PM katanya dah orang tak percaya pula, dan digantikan pula dengan orang lain. Subhanallah. Kenapa kita tak boleh jadi orang yang sabar, yang berkasih sayang, yang boleh bincang elok-elok? Kalau nak politik tak ada demokrasi, teruskan. Tapi buatlah molek-molek. Dah kata-kata mengata jatuh penuh, undi tak percayalah, mengadap sultan lah, menyusahkan agung, menyusahkan sultan, hingga sultan kena lantik PM yang sementara. Macam-macam kisah. Jadi Islam nak naik macam mana? Saya dah sebut tadi, Islam naik dengan cara aman. Ish, macam mana aman? Dunia kucak-kacik aman. Macam mana? Udah apabila negara tu tak aman, dia dapat tahu ada orang baik. Kita lah, tengok kawan kita semua tak layak, tapi orang tu bagus tu. Datang selalu masjid, dia ni akhlak dia bagus, cukup hormat orang. Kita lantik dia, nampak tak? Itu cara aman lah. Semua orang suka lantik. Inilah akan berlaku. Hadis tu bukan guna kepala otak sendiri. Hadis Nabi. Fa yu'tawna mas'alu wa fala yaqbaluna hatta yarfa'u ila rajulin min ahli bait. Hadis dia panjang. Jadi tetapi kalau dia ni pemimpin yang hebat, yang dahsyat, yang agung, jadi dia dapat ujian. Antara ujian ni apa? Dahsyatlah ujian. Macam-macam. Nabi pun orang tuduh kan. Nabi Muhammad dah terang-terang baik lah. Orang tu nenek tu jalan, kamu berhati-hati dengan orang yang bernama Muhammad ni. Jangan berkawan dengan dia. Dia nak mengucap kacirkan kita ni, datuk nenek moyang kita ni, kepercayaan kita ni. Padahal yang dia kata tu telah nama Muhammad Nabi sendiri. Kemudian dia membawa buah fikiran, cara berfikir, bertindak, sikap pengikutnya seolah-olah dilahirkan oleh satu ibu, satu ayah. Selaras iman, ukhuwah, keselarasan dalam jemaah mereka. Ada di Asia Tenggara. Kalau tuan-tuan cari, malam ni boleh jumpa, besok boleh jumpa. Saya dah jumpa. Tapi itulah bila Nabi kata Islam tu dagang, Islam tu pelik. Kamu tak percaya cakap aku tak apa, kamu tak percaya usia aku tak apa. Usia kamu mana? Yang kata Islam nak naik kali kedua di akhir zaman ni macam mana caranya? Cuba cerita sikit. Cara perang itu dah menyalahi sunnah Nabi, bukan cara tu. Perang tu kemudian Nabi dapat negara bukan melalui perang mula-mula. Cara aman, dakwah. Orang suka lantik jadi pemimpin di Madinah. Kemudian pejuang kebenaran bagi tahu kawan-kawan tuan-tuan. Yang terutamanya orang-orang politik ni, bagi tahu dia orang di zaman kebenaran. Perjuangan kebenaran tu mesti ada bantuan ghaib. Contohnya ada karomah pada pemimpin tu. Dia boleh firasat, mimpi yang benar. Dia boleh boleh yakaza. Tapi orang sekarang ni dengar ada ilham, mengarut, dengar yakaza, mengarut. Dia lebih suka untuk menolak daripada menerima. Duduk dulu, sembang dulu, minum kopi dulu, makan roti canai dulu, sembang elok-elok. Jangan nampak kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni dah benar-benar berada dalam situasi yang sebenarnya tak stabil. Tapi nasib baiklah kita ada Perdana Menteri. Kita kena sokong sebenarnya kalau ikut Islam. Kita kena sokong. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan tengok kelemahan tapi orang tak faham. Engkau siapa? Orang tak ikut pun jaga engkau. Kita jawab cara lain, tak ikut pun tak apalah. Tapi yang pentingnya kebenaran tu disampaikan. Elok dah ada 3 dah. PAS, UMNO dengan PPBM bersatu ni. Elok 3. Nak jadi 2 pula dah. Nak lawannya orang yang bukan Islam. Cara jumhur. Macam mana? Tak nak bersatu, nak cari kelemahan. Jadi keadaan tu akan bertambah, kritikal bertambah. Nanti akan adalah perubahan-perubahan yang benar. Jadi saya buka soalan kepada tuan-tuan.
Soalan semasa lah yang berkaitan dengan ni. Macam mana kami nak persiapan kami? Bila saya cerita macam ni, bukan persiapan kita demonstrasi, bukan persiapan kita nak buat ganas, nak jatuhkan orang. Persiapan kita taubat lah. Taubat, buat baik, maafkan orang, doakan orang dapat hidayah, tebus dosa, bayar hutang. Itulah kerjanya. Itulah tujuan ini, perkara ni diceritakan. Bukan bila kita cerita benda ni untuk kita buat benda-benda yang pelik-pelik, nak mulakan demonstrasi, perang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Dan akhir sekali saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, banyak dah anak-anak murid saya yang muda yang tua dah meninggal dunia. Tak tahu saya dulu pergi ke, tuan-tuan dulu pergi ke, mungkin ke. Tapi tuan-tuan carilah, sebab saya cakap betul, demi Allah, wallahi tallah billahi, apa yang cerita Fatah Tamimi ni benar. Demi Allah benar. Saya dah jumpa dan lihat dan nampak dah karamah dia. Tahu cerita from very beginning to the end. Saya tahu insya-Allah. Jadi apa nak buat? Tuan-tuan carilah maklumat. Ustaz kata Fatah Tamimi siapa? Cari. Tak faham, tanya saya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, yang bidang dia. Oh, saya tanya orang tu dia ada PhD. PhD apa? PhD bahasa Arab. PhD bahasa Arab bukan bidang dia. Ini PhD bahagian tajwid. Itu bahagian tajwid walaupun PhD. Tanya orang yang reti faham. Kita nak buat roti canai, pergi belajar orang buat jahit kasut. Benar lah. Belajar orang buat roti canai lah. Satu lagi saya nasihat tuan-tuan, bukan kita fikir, oh selama ni aku tak pernah dengar pun, selama ni aku tak pernah nampak pun, selama aku tak pernah tahu pun, jadi aku tolak. Itu bukan cara Islam. Kita ni orang akhir zaman, ada masanya akan dapat kebenaran tu akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat hidayah.